Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata musannif lagi, kalau kita iktibar dalil tafsili untuk nak melepas dan nak hurai, nak menyelesai daripada syubhat bagi ahli bid'ah, maka ketika tu wajiblah bagi tiap-tiap mukallaf saat ni tu kena mengaji. Semata-mata iktibar kita nak menolakkan syubhat ahli bid'ah. Tapi kalau kita menilik semata-mata dalil tafsili ataupun dalil yang boleh huraikan masalah daripada datangkan syubhat-syubhat, kalau semata-mata kita tengok pada dalil itu tak jadi wajib kena tiap-tiap seorang. Tak ada wajib di atas tiap-tiap seorang. Kalau kita tilik kata dalil tafsili boleh huraikan syubhat ahli bid'ah, maka ketika tu jadi wajib atas tiap-tiap seorang. Mana tengok di segi itu. Tapi kalau kita iktibar kepada asal bagi dalil tafsili, hak tu orang panggil nak tutup tu di atas satu jajah, satu kampung, satu dusun, yakni seorang kena tahu. Tengok. Kemudian kata musannif lagi, tengok. Dah katakan tu tengok. Dia katanya dah tengok. Seperti ambil sini apa? Belajar hingga dapat seorang yang dapat mengetahui akan yang tersebut itu, serta bahawa menghuraikan syubhat yang didatangkan oleh orang yang mulhid. Berkata ia orang mulhid. Kelas itu. Orang mulhid ni yakni orang yang terpesong. Yakni satu orang nampak zahir dia tu nampak serupa dengan Islam, tapi dia tu orang nak mengkucah Islam, nak kena Islam, nak orang tu sesak serupa dengan dia. Tengok. Berkata ia mulhid bahwasanya aurat bagi alam ini. Alam ni aurat dia ni. Aurat bagi alam. Makna kata aurat tu bagi alam. Alam tu dikatakan aurat. Aurat bagi alam ini bahru. Makna arwah yang ada pada Allah, cahaya biru yang ada pada langit, ataupun cahaya hijau yang ada pada bukit, ataupun cahaya cerah yang ada pada matahari, semua tu orang panggil bahru. Tetapi tiada awal alam. Makna kata permulaan bagi alam tu tak ada. Makna kata dia tu nampak koding dah, tak ada permulaan. Sebab takrif bagi koding makna kata mala awwalalahu fi wujudih, barang yang tidak ada permulaan bagi adanya. Maka kalau kita tengok sining ni, orang mulhid dia datangkan satu syubhat, araq bagi alam tu baru, tapi alam saat ni tidak ada permulaan. Mana alam tu koding lah di sisi dia. Maka orang-orang berimeh, orang-orang awal dengar, lagu tu dah. Boleh jadi juga dah arak tu aleh. Aleh arak saat ni tu, arak bagi aleh tu baru, tapi tak ada permulaan. Maka orang-orang awal pun jadi keliru pada masalah ni. Tengok lagi. Apabila jadi keliru pada masalah ni, perlu kepada perkataan yang nak menolak. Lepas tu perlu pada perkataan nak menolak, lagi pula nak sepak daripada perkataan daripada mulhid yang berkata membawa pada orang jadi keliru, maka pasti kena ada perkataan yang rak yang menolak. Tengok. Dan seumpama yang dimakan itu daripada perkataan yang sesat. Seumpama dimakan itu, dimakan mana? Dimakan yang tersebut daripada perkataan mulhid yang berkata araq alam baru dah. Tak ada. Dan seumpama yang dimakan itu, tengok ingat dok negara Farid darat Farid. Dan seumpama yang dimakan itu, dimakan yang tersebut daripada perkataan bagi mulhid yang berkata araq alam itu baru. Tetapi tidak ada awal baginya. Itu makna situ. Dan seumpama yang dimakan itu yang tersebut daripada perkataan yang mulhid yang berkata ia araq bagi alam baru, tetapi tidak ada awalnya. Gapo seumpama bayar seumpama daripada perkataan orang yang sesat. Daripada perkataan yang sesat lah. Perkataan mulhid tu perkataan yang sesat. Maka seumpama perkataan bagi mulhid sesat tu, ada perkataan yang lain sesat semacam perkataan mulhid. Mana?
Daripada perkataan orang yang sesat seperti syubhat. Baca molek. Seperti syubhat, yakni keliru dan kesamaran yang didatangkan kesamaran itu oleh mujassimah, oleh puak dan kumpulan mujassimah. Tak molek baca mujassimah, baca molek. Siapa dia mujassimah? Yakni satu kumpulan yang berpegang akan Allah Ta'ala, berjising dan bertokoh. Wah itu. Tulis molek. Siapa dia puak mujassimah? Yakni satu kumpulan yang berpegang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berjising dan bertokoh semacam kita. Itu puak mujassimah tu. Oleh mujassimah datang syubhat seperti puak mulhid yang berkata oleh mereka itu mujassimah. Dia kata Allah Ta'ala itu berdiri. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Sendiri Allah. Allah Ta'ala tu berdiri dengan cara diri. Kalau kita ngaji dalam sifat 20-nya, Allah Ta'ala tu qiyamuhu binafsih. Makna tafsir qiyamuhu binafsih tu Tuhan ada secara cara diri. Apa ulama hurai daripada makna ada Tuhan secara diri? Yakni Allah Ta'ala tak ada nak ke tempat dan Allah Ta'ala tidak nak kepada yang menjadi. Tu makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Kemudian Fuad Mujassimah kata Tuhan ada secara diri dan pula dengan sendirinya. Dan tiap-tiap tu qadiyah yang mari. Dan tiap-tiap yang berdiri dengan sendiri itu jawab qadiyah, jawab mubtada khabar maudhu' dan mahmud tu. Dan tiap-tiap yang berdiri dengan sendiri itu jisim. Ya terok tu orang panggil natijah tu biar dia tak kena. Tiap-tiap berdiri sendiri makna kata ada dan sabit sungutinya. Kamar dia sabit dia tu tak mesti kata dia tu kena berjising dan berjiring. Tapi ya dak Fuad Mujassimah mata tiap-tiap perkara yang ada dengan cara diri ataupun dengan sendiri, maka pasti perkara itu tu jisim. Apa jismun? Yakni benda bertokar dan benda besar. Mana benda bertokar ni nah. Ni benda bertokar kat ni halus. Kamar dia langit tu dia panggil benda bertokar besar, jisim besar. Maka jadilah Allah. Tu natijah tu baik tu. Jawab qadiyah tiap-tiap benda yang ada dengan sendiri, maka pasti dia tu berjising. Maka natijah tu leh kerah bawah tu. Natijah tu. Natijah kesimpulan khulasah hasilnya. Maka jadilah Allah itu jismun. Tuhan tu satu zat yang ada dengan sendiri, maka tiap-tiap perkara yang ada dengan sendiri dia tu jising. Maka natijah tu baiknya Allah Ta'ala itu jising dan berjiring. Maka perkataan bagi Mujassimah betul ke tak betul? Maka kena ada perkataan yang merak akan dia dan menolak akan dia daripada keliru perkataan Mujassimah. Tengok. Maka adalah perkataan itu perkataan Fuad Mujassimah sesat. Maka adalah yang dimakan itu dimakan perkataan yang sesat daripada perkataan Mujassimah ni berkahnak kepada ada orang yang menolak. Maka pasti kena ada orang yang tolak lah. Orang yang sepak ni daripada sesat teria ni, daripada perkataan yang membuat pada keliru ni. Ada orang yang menolak perkataan yang sesat itu dan menolak perkataan sesat dengan mendirikan dalil. Kena mendirikan dalil kata perkataan bagi Mujassimah tak betul. Maka wari dalil mana tak betul? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard innallaha ala kulli syai'in qadir. Masalah wari dalil. Dalil itu apa? Yang boleh mengalahkan dia akan perkataan bagi yang sesat ataupun perkataan bagi Fuad Mujassimah. Tengok. Ni orang panggil perkataan yang sesat. Tengok lagi. Kemudian dia katanya tengok sikit. Dia kata nah. Dan seperti barang yang dihikayatkan ataupun dihikayat apa? Yang ni diceritakan. Tengok.
Dan seperti barang yang dihikayat ataupun diceritakan. Hikayat ni molek ke ni? Ada sebut dalam kitab Darus Samin dulu. Ni dia sebut dalam kitab ke apa? Aqidatun Najin. Ni hikayat ni ada sebut dah dulu. Di dalam kitab sebuah yang bernama Ad-Darus Samin. Darus Samin dulu ada sebut dah hikayat ni. Dan seperti barang yang dihikayat dicerita bahawa ada satu dahri. Dahriyun. Apa dahriyon? Yakni satu puak ataupun orang yang berpegang dengan masa. Tulis molek. Mujassimah saat ni puak yang gapo? Yang berpegang dengan kata Allah Ta'ala tu berjising, bertubuh badan, bertokoh. Adapun dahriyon ni orang yang berpegang dengan masa. Semua perkara tu jadi ni dengan masa. Bukan Allah Ta'ala menjadi. Ada langit dengan masa, ada bumi dengan masa, ada kita dengan masa, ada angin dengan masa, ada air dengan masa. Ia berpegang dengan masa dahriyun ni. Satu kumpulan satu orang yang berpegang masa. Dahri mana tengok? Datang ia dahri ni, satu ulama lain pada Islam ni. Tapi satu ulama, satu orang yang berpegang dengan masa. Datang ia pada zaman Hammad. Wah itu Hammad, baca molek tu. Hammad satu ulama, satu tok guru. Hammad mana? Guru Imam Abi Hanifah. Hammad ni dikatakan tok guru bagi Abi Hanifah. Tok guru bagi Abi Hanifah ni Hammad ni. Maka timur dahri, satu ulama yang terpesong daripada Islam yang berpegang dengan masa. Semua perkara ada dengan sebab masa. Maka datang berdebat dengan ulama-ulama Islam, semua kalah. Maka timur dia zaman Hammad. Hammad ni dikatakan ulama yang mutaqaddimin, lagi pula dengan sahabat Hammad ni. Dia timur hadis pada sahabat tapi tak dengan Nabi. Lepas tu dan menutup ia dahri ni, ia tutup akan segala ulama, yakni ulama Islam. Begitu, ia tutup, ia cari, ia bahas, ia berdebat, ia mujadalah, ia berbantah. Tu tak molek. Akan segala ulama, yakni ulama Islam. Ia cari, ia tutup, cari ulama Islam untuk bahas, untuk berdebat, untuk berlawan tentang masalah ada Allah yang mendatangkan hujah, mendatangkan keliruan. Hendak berhujah ia dahri dengan katanya kata dahri. Kata ana? Kata dahri kata ana? Kata kamu mung kata dari kata Allah. Allah tu itu ada. Mung kata Tuhan tu ada, hei ulama Islam. Mana kalau ada? Mana kalau ada Tuhan tu ada? Ni dia tanya ulama Islam. Dia cari ulama Islam, habis dia tutup ulama Islam, dia tanya, "Hei, ulama Islam, munduk kata Tuhan tu ada Pas mana kalau ada Tuhannya?" Betapa tiada tempatnya tempat Tuhan. Ngano mung kata Tuhan tu ada. Lepas tu benda yang ada kan tak ada tempat bagi dia. Tengok aku dia tak kisi ni atau ni dari itu dia tak kisi tak memang. Pas mung kata Tuhan ada. Pas mana aku tak boleh tengok Tuhan? Kata Tuhan mu ada tu kan tak ada tempat. Tengok aku ni benda ada tempat dengan duk cakung tak kisi ni. Dari kata. Betapa tiada tempatnya tempat Tuhan, tempat Allah. Maka tiada ada suatu yang maujud. Ya ni kaedah ya. Dari katanya, maka tiada ada suatu yang maujud. Apa maujud? Benda yang ada lagi sungguh. Makna zat serta sifat. Apabila sebut kata benda yang ada lagi pula sungguh. Malaikat ada tempat. Malaikat kena ada tempat lah. Sebut kata benda ada, ya kena bertepat lah. Parana Tuhan mu kata ada tak ada bertepat ni. Maka beberapa mereka itu yang sudah diilham oleh dahri. Sudah juga diallahkan oleh dahri. Maka beberapa banyak daripada ulama berdebat dengan dahri di Allah. Baca tak? Di Allah ataupun dikala oleh dahri. Maka bertanya ia kepada manusia, adakah lagi tinggal daripada ulama kamu seorang? Ada lagi pada ulama kamu seorang nak berdebat dengan aku? Kalah habis. Dari kata, hei, aku nak tanya mu, hei ulama Islam. Mu kata Tuhan ada. Mana tempat Tuhan? Ulama pun mikir, nak jawab tak boleh.
korek dia, betar dia, berbidah dia. Dia nak jawab tak boleh. Siapa kalah habis. Tak ada seorang daripada ulama Islam nak bahas dengan dia. Dia kata ada lagi ulama Islam mai bahas dengan aku, berdebat dengan aku. Tak ada seorang habis. Lalu itulah cerita lepas dah ni. Ada satu khalifah mari jumpa dengan Hamad tu guru bagi Abu Hanifah. Ya ta Hamad lah mana mu kena pergi debat dengan dahri. Karena di hari ni ulama-ulama Islam yang ada di Baghdad semua kalah dengan dia habis. Waktu Hamad tidur malam tidur tak tangi tarik mikir tidur tak nera. Tidur balik tu nak bahas lagu mana dengan dahri ni. Duk tanya dia, hujah dia. Nah, siapa ulama Islam nak jawab tak boleh. Kalah habis dengan dia weh. Pas betul dia tanya dia tu bisa dia orang panggil ya tak. Ada lagi seorang pada ulama Islam nak balas dengan aku, nak berdebat dengan aku. Tak ada dia jawab, tak ada dia orang jawab. Inilah perlu kepada satu orang kena naik sini. Kena ada satu ulama ataupun satu orang yang pandai kena naik berujah dengan dia. Kalau tak nak berujah, orang lain Baghdad tu berdosa habis. Sebab nak tolakkan dalil yang tak benar ataupun perkataan yang sesat bagi dahri itu tak ada siapa dia menolak, maka berdosa. Sebab tu khalifah pergi jumpa dengan Hamad, dia kata Hamad, lah mana esok mung tu kena pergi berdebat dengan dahri. Dia tidur tak nera lah. Tidur tak nera. Alik malam tu tidur tak nera, duduk mimpi. Tu mimpi dia panjang cerita tu. Kita pergi tengok dulu. Dah. Macam mana perkataan tengok. 3 perkataan yang sesat. Lepas tu kena ada orang yang ukar. Kalau di dalam satu jajah tak ada orang ukar, tak ada orang menyelesai, maka berdosa habis lek kapung. Masa ketika ni, masa Ahmad ni, ketika ni di Baghdad. Timur Baghdad. Pas dia orang yang ukar perkataan yang sesat ni, nak terucuk daripada orang-orang yang awal. Kalau tak terucuk, berdosa habis. Kampung Bana Baghdad tu berdosa habis. Tengok. Kemudian kita kata perkataan dah dalil. Jadi bahasa dalil yang berhurai dan menyelesaikan perkataan yang sesat. Ni kena ada ni. Kalau tak ada di dalam satu jajah kalau kita tengok semata-mata dalil tafsir ni, makna kata tak wajib secara aini, secara fardu ain. Kalau tengok semata-mata dalil tafsir, makna kata boleh menyelesaikan perkataan yang syubhat, boleh menyelesaikan syubhat daripada perkataan orang yang sesat. Maka tengok semata-mata di dalil tika ni, dia tak jadi wajib ain ni. Tapi kalau kita tahu supaya nak menolak kepada syubhat bagi ahli bid'ah, maka tika tu orang panggil dalil ni, maka dipaksa, dipasti, diwajib di atas tiap-tiap mukallaf kena reti supaya nak menolak. Kalau masalah syubhat bagi ahli bid'ah tu banyak sangat, maka dapat nak menolak ni tak padai dengan Tok Qudi seorang, tak padai dengan ahli ilmu seorang, tak padai dengan orang. Semua di daripada orang yang pandai seorang dua orang yang ada di kawasan satu cawak ni tak ada. Maka ketika ni wajib tiap-tiap mukallaf kena mengaji wirti untuk nak menolakkan syubhat. Kalau masalah syubhat tu datang yang banyak sangat, dengan Tok Qudi, dengan orang panas seorang dua yang ada di dalam jajah dalam kampung kita, dalam dusun tak ada, maka ketika ni pasti bagi orang semua ni mukallaf ni kena ngaji berhenti tiap-tiap orang daripada dalil tafsir ni. Tengok, kalau syubhat tu orang panggil fitan tu datang banyak sangat daripada ahli bid'ah tu, buat datang siapa orang tu pening. Maka Tok Qudi nak menyesal tu, menyesal sini, sini tak selesai sini kapun ni jadi. Maka ketika ni wajib bagi ahli qaryah, ahli dusun tu kena mengaji semua. Kemudian perkataan yang sesat ini perkataan syubhat ahli bid'ah. Mula-mula sekali hidup cara kita ni perkataan ahli bid'ah ni perkataan mulhid. Gapo dia mulhid? Iaitu kumpulan dan puak-puak yang terpesong, yang mempucah dan kacau daripada orang-orang Islam. Dengan sebab perkataan ayat tu datang bawa pada jadi keliru orang Islam, jadi keliru kepada orang-orang awam, jadi keliru kepada orang-orang tamadah. Orang pandai tak payah tahu dah, sini tak kena dah ni. Yang ni kecek tan, tapi orang tak pandai pun kita mula-mula dulu mula-mula dulu kemari ke tak boleh siapa muka. Ni tengok hadis Nabi tak saya pakai hadis ke, ni hadis ni tak boleh siapa muka. Pening lebih orang. Orang hak pandai tak apa dia tahu kata dalil siapa muka, pun ada dalil usolli, pun ada. Pas orang kampung yang pergi cari dalil mana dia tak reti. Kemudian dia buat tu baikkan masalah khilafiyah tu bukan masalah akidah lagi, masalah khilafiyah. Orang kita tengok tak boleh siapa muka ni, hadis tak ada.
Hadis royak tentang siapa muka. Ni hadis Nabi ni. Ni Quran ni. Untuk saya bakar. Pening habis supaya pun negara. Pening lalak habis orang kampungnya. Kerana apa? Kerana mendatangkan orang, mendatangkan fitnah, mendatangkan syubhat kepada orang-orang tamadan. Maka jadi pening. Maka ni perlu kepada ulama-ulama kena bangkit bangun untuk untuk menolakkan benda ni. Mana? Daripada mulhid, orang yang terpesong, lagi pula orang yang menyeleweng daripada agama Islam berkata, ya, arak bagi alam. Arak bagi alam ni, bagi kayu, bagi meja, bagi kita, bagi bukit semua ni, bahru. Nah, bahru. Semua tu perkara yang ada pada alam tu bahru. Baru maknanya benda yang ada selepas pada tak ada. Dulu tak ada, lepas tu yang ada tu baru. Mana? Nah, semua perkara yang ada pada alam daripada merah, daripada putih, daripada biru, daripada kuning, daripada hijau, daripada masing, dah semua tu perkara yang datang pada alam tu baru. Tetapi apa dia? Arak perkara meletang di zat alam, tetapi diri alam itu tiada permulaan bagi adanya. Nah, makna diri alam tu tak ada permulaan. Tapi benda biru, merah kita dah nampak di air, di air, nampak di langit, nampak di bumi, nampak situ sini dah. Semua tu dikatakan arak. Tapi diri alam dia itu dikata tak ada permulaan bagi ada. Makna pehal tika ni arak serupa dengan Tuhan. Tuhan koding, alam pun koding juga. Maka tika ni timbul keliru. Timbul jadi kesamaran kepada orang-orang tamadah. Pakai tika ni kena ada orang mendatangkan dalil untuk hujah, lagi pula untuk untuk tolakkan syubhat yang wak datang oleh mulhid. Kalau tak ada seorang habuk tika ni, maka berdosa habis di kampung tu, setiap negara tu, setiap negeri tu, setiap cangwak tu. Pasti kena ada. Lepas tu tolak guna dengan dalil al-alam mutaghayyir. Mari ulama tolak nak al-alam mutaghayyir. Oyak kampung, mana nak oyak? Orang pandai kata nah, dia katanya masalah alam ni berubah. Dia sebut kata berubah ya baru. Kamu dia sebut berubah ya baru, maka natijah tu baik kesimpulannya alam tu barulah sebab dia benar berubah. Lepas tu fuq mujassimah ataupun mulhid kata arak bagi alam itu baru. Adapun di alam itu dikatakan tak ada permulaan. Tak betul tu natijah yang tu baik tak betul. Kenapa? Alam tu benar berubah. Tiap-tiap benar berubah ia kena baru. Maka natijah tu baik alam tu baru. Benda asal mari tak ada, lepas tu mari ada. Orang panggil tak ada, mari ada, mari tak ada. Makna kata ada dia tu permulaan daripada tak ada. Dulu tak ada, lepas tu mari ada. Nah, pahak dia kata tak ada permulaan, hak tu tak betul perkataan bagi mulhid. Yang kedua perkataan bagi siapa dia? Bagi mujassimah. Fuak-fuak yang berkata Allah Ta'ala berjising, Allah Ta'ala berjising, Allah Ta'ala berjiring, Allah Ta'ala bertokoh. Ning fuak mujassimah. Dengan kata kaedah dia kata ana, dengan kaedah dia kata ana. Allah berdiri dengan sendirinya. Tuhan ada dengan diri sendiri. Lepas tu Allah Ta'ala ada dengan secara diri. Maka tiap-tiap perkara yang berdiri dengan sendiri pasti jising. Tu kaedah dia tu, dia suruh dia. Kalau bahasa Arab tu, kullu maujudin. Allah Ta'ala tu ada. Lagi pula qaimun binafsih. Ada dengan diri. Wa kullu qaimin binafsih jismun. Itu baik kaedah tu. Tiap-tiap benda yang berdiri ada dengan sendiri tu jismun. Fallahu jismun. Tu natijah tu baik. Kalau bahasa Arab kita tak. Kalau kita nak buat natijah, bahasa ni bahasa Jawi ni kita kecek ni. Ya wak kaedah tanya nah. Kullu maujudin. Tengok ya tak? Kullu maujudin, tiap-tiap perkara yang ada. Qaimun binafsih, berdiri dengan secara diri. Ni orang panggil qadiyah ni. Kullu mubtada ning di khabar. Orang panggil qadiyah. Nah, surah dan pula wa kullu qaimin binafsih. Ni kaedah ni. Dan tiap-tiap perkara yang berdiri dengan diri dengan cara diri. Makna tak? Jismun. Jising. Ni kaedah dia. Ni qadiyah, ni qadiyah. Dua qadiyah. Qadiyah surah dengan qadiyah kubra. Tu baik natijah nah. Natijah. Fallahu. Ataupun dah. Jismun. Ni orang panggil natijah. Maka ayat dia susung qadiyah. Kullu maujudin qaimun binafsih wa kullu qaimin binafsih jismun. Hak tu betul. Tapi natijah timen ni tak betul. Natijah tu baik tak kena. Sebab susung qadiyah tak kena.
Sebab tu orang panggil susun qadiyah kan apa kata ni? Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun. Di alam itu benda berubah. Tiap benda berubah dikatakan baru. Natijah tu baik al-alam hadisun. Hak ni natijah tu baik betul sebab susun qadiyah di antara qadiyah surah dengan qadiyah kubra tu betul. Maka natijah tu baik betul. Tapi Fok Mujassimah yogi susun qadiyah tak betul, natijah tu baik jadi fasik. Kalau kita ngajilah mantik orang panggil susun qadiyah tak betul, maka natijah tu baik fasidun, fasik. Ia punah mana? Kullu mawjudin, tiap-tiap benda ada. Qaimun binafsih, diri dengan diri sendiri. Ada dengan cara diri. Wa kullu qaimin binafsih, tiap-tiap yang berdiri dengan diri ni jismun tak kena. Sebab hak berdiri dengan sendiri ni zat. Ni tengok ni. Ni orang panggil zat. Maka zat adanya zatun hadisah. Ada zat yang baru. Zat ni ada zat yang qadimah. Ada zat yang sedia. Tidak ada permulaan baginya. Maka yang kita campur tiap-tiap benda yang berdiri dengan cara ini, jismun belaka. Tak boleh. Sebab zat Tuhan bukan jising. Sebab zat Tuhan bukan jising. Tuhan terlepas pada kam mutasir, kam munfasir. Kam mutasir pada zat tak ada. Maka ya kita gede apa? Ya buat natijah kullu qaimin binafsi jismun. Ya gitu baik jismun. Ni tak kena. Sebab zat ada dua. Ada zat qadim, ada zat baru. Maka zat baru tak apalah nak kata jising. Tapi zat yang qadim bukan jising. Zat Tuhan tak berbilai, zat Tuhan tidak berkapur, zat Tuhan tidak bersusun, maka natijah itu baik tak betul. Orang panggil natijatuhu fasidatun. Dia kata fallahu jismun fasidah. Tak betul. Kemudian ni kena perlu kepada ulama yang rak. Kena ada dalil, mari katanya Allah apa dia? Allahu wahidun fi zatih wa sifatih wa af'al. Ni kena ulama kecek dengan orang kampung ni. Apabila datang syubhat ni, kena ada orang menegak, kena ada orang menolak. Dia mau kata lagu mana hei baba ni? Masalah ada seorang kumpulan kata Tuhan tu berjising sebab tiap-tiap benda yang ada secara diri, dia tu kena berjising. Apabila sebut berjising, Tuhan pun perkara yang ada secara diri, makna Tuhan tu berjising. Tak betul. Kaedah tu tak betul. Kita kena ayatlah. Tuhan ni kata dalam Quran, Allahu wahidun fi zatih. Tuhan yang ada satu Tuhan. Pada zat pun satu. Makna apa? Zat satu, zat Tuhan satu. Zat Tuhan tak bilai. Zat Tuhan tak berkapur. Zat Tuhan tak berjuzuk. Kena surah molek ke kampung. Sebab nak menolakkan syubhat yang mendatang oleh Mujassimah. Mana dalil? Wa ilahukum ilahu wahid. Dan bermula Tuhan kamu tu Tuhan yang tunggal. Tuhan yang satu. Tuhan satu pada mana? Satu pada zatnya zat Tuhan, satu pada sifatnya sifat Tuhan, satu pada perbuatannya perbuatan, satu belaka. Faham mungkin kata Tuhan berjising kerana zat Tuhan tak berkapur, tak bersusung. Dan perkataan yang ketiga, perkataan dahri, satu orang dan satu puak yang iktikad semua perkara, subur perkara ada ia dengan sebab masa dan zaman. Bermakna iktikad dan dia yang menjadi subur perkara ialah zaman dan masa. Ya semua alam ni ada, langit ada sebab masa. Bombing ada sebab masa. Kita ada sebab zaman tu menjadi kita. Ni perkataan setengah daripada ulama yang terpesong. Daripada orang yang sesat daripada agama sesat pada Islam. Maka ia berlawan berdebat dengan ulama Islam sana. Pada zaman Hamad, kamu kata Tuhan ada. Bita apa tempat Tuhan? Mu kata Tuhan ada. Dia sebut atau benda Tuhan, mu kata benda ada. Tiap-tiap kali ni kaedah kullu mawjudin kena ada makan bagi dia. Ni pegang kaedah ya. Kaedah dah. Mu kata Tuhan ada hei ulama Islam. Pas mana tempat Tuhan? Tiap-tiap perkara yang ada pasti kena ambil tempat. Tiap-tiap jiring sebut atau jiring. Ni jiring ni. Jiring. Tiap-tiap jiring imma apa dia? Kena ada tempat. Imma harakatun wa imma sukunun. Emo ya dia, emo ya gerak. Sebut kata jiring, ya tak lari. Al-jirmu wal jismu imma harakatun wa imma sukun. Emo bergerak, emo dia. Tengok ya dia. Tak kita ambil, gerak. Ya tak lari. Emo gerak, emo dia. Pah Allah Ta'ala, ya benar ada. Pah mana tepat, tengok tak ada tepat. Tengok benda jiring. Ambil tepat tah mana? Tah meja. Telefon ambil tempat atas meja sebab ia jiring. Pasti kena mengambil tempat. Lepas tu tak ada ambil tempat. Tak boleh jadi. Ya kata lagu tu ulama Islam. Faham mai royak. Mai. Mana hak nak berlawan dengan aku?
Maka setengah nak jawab tak boleh. Hak ni pun nak jawab tak boleh. Siapa kalah habis? Ulama Islam, mana mung kata Tuhan tu ada. Pas mana tu pak Tuhan? Tengok aku duk takhisi. Ku benda ada. Tengok kenapa aku duk takhisi ada. Ku tak mimbar ni. Ulama Islam pun jadi pening nak royak tak boleh jadi sumak otak sumak akal nak berdebat dengan dahri tu jadi kalah. Jadi tak boleh nak berdebat nak benarkan akan dahri jadi kalah semua ulama-ulama Islam. Siapa dia tak dia tak hei ada lagi daripada ulama Islam hak nak berdebat dengan aku ni hak lain kalah habis dah. Hak pakai jubah kan jubah besar-besar tangi luah-luah subai besar-besar kalah habis dah dengan aku. Ada lagi hal lain lagi mari nak berdebat dengan aku. Moga-moga kata tu ada bahana tepat ya. Tengok aku ada ni. Ada takhisi tak mu tengok ni. Ulama sudah pun senyap. Tak jawab apa tak boleh weh. Ni. Tu orang panggil berdebat dahri sekat tu. Kan mereka kata wallahu a'lam. Tuan ni sikit dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Buka ni dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau katanya kata seorang, jikalau menyiksa Allah akan daku. Kalau Allah Ta'ala menyiksa akan daku, Tuhan buat siksa aku lah. Dengan meninggal aku, serta dengan meninggal semaya. Yakni sebab aku tinggal semaya, Tuhan menyiksa aku. Serta barang yang ada aku padanya pada siksa. Sebab aku tinggal semaya tu, Tuhan menyiksa, Tuhan azab aku. Abuh lapi dengan aku masalah. Bakar muka aku masalah. Kemudian barang yang aku ada padanya pada siksa, gapo barang tu? Daripada sakit ini. Daripada sakit ku ni dah. Aku duduk sana ni sebab tinggal mayat. Tuhan lepas aku masuk dalam dengan kau, maka aku beradu. Nak api dengan kau makan muka aku luruh, bobak sakit lah tu. Iya Allah tu muzalim lah akan daku. Tuhan zalim tu. Ya etikot kata, tak leh buat lagu tu. Dan apabila aku tinggal semaya, Allah Ta'ala bubuh ku dalam dengan kau. Mana sebab ku tinggal semaya. Mana Tuhan tu muzalim, dia kecek lah tu Tuhan buat zalim lagu tu kalau asal tu. Sebab ku tinggal semaya, tak sepatutlah Tuhan nak bubuh ku dengan kau. Duk menyesal ku sakit, luruh daging-daging muka. Mana zalim tu Atau ia berkata, ia seorang ni berkata, kedatangan suatu perbuatan ini bukan dengan takdir Allah. Masalah dia buat ni, gawa tinggal semaya ni. Dia tinggal semaya ni bukan takdir Allah. Sebab tu dia boleh tinggal semaya. Kalau dengan takdir Tuhan, aku tak tinggal lah semaya ni. Dia tak bukan dengan takdir Tuhan. Maka Tuhan buh dia dalam dengan kau. Maka dia kecek buat main kata, kalau Tuhan buh dengan kau, benda ni bukan takdir Allah, aku tinggal semaya. Lepas Tuhan buh ku dalam dengan kau, Tuhan buat zalim lah lagu ni. Maka dia kecek lagu tu nak menyenda-nyenda, nak buat main-main lagu mana? Kufur ke tak kufur kan ni? Dia kata dengan bukan dengan takdir Allah. Atau ia seorang berkata, jikalau nak saksi pada aku anbiya dan malaikat, walaupun nak saksi pada aku malaikat ataupun para nabi, maka itu ia kata Allah Ta'ala buat zalim kau akan aku sebab aku tinggal semaya. Dia kata kalau nak saksi malaikat, nak saksi para nabi, kata aku tinggal semaya, buku tinggal semaya, Allah Ta'ala buat zalim pada aku lah tu. Buku dalam dengan aku apa itu, maka menzalim Allah Ta'ala akan daku dengan menyaksi naik malaikat dan para nabi. Tengok. Dimainkan juga jika ia datang lafaz anbiya saja atau malaikat saja, kerana ia seorang membahasakan anbiya ataupun malaikat kepada mendusta. Pada mendusta kata dia tinggal semaya, maka Allah Ta'ala menyiksa dia. Kama dia kata ini bukan dengan takdir Allah. Dia kata menyaksi kalau Allah Subhanahu Ta'ala menyiksa dia ni, makna kata tak betul lah Tuhan buat zalim ke dia lah. Naik saksi dia tu dengan malaikat ataupun para nabi, ataupun menyaksinya wallahi demi Allah ni Allah Ta'ala buat zalim tu nak saksi dengan nabi ataupun dengan malaikat. Lagu mana weh? Tengok. Kepada dusta atau segala muslimin dengan begitu, tiada aku terimakan dia kerana telah menunjuk syarak atas pelera perhimpunan mereka itu daripada muafakat atas dusta. Kerana syarak saat itu tak terima, syarak tak fakat,
Farouk tak setuju dengan perkara dan perkataan yang dusta yang dia kata ni kuat maksiat ni, aku tinggal semayah ni bukan dengan takdir Allah. Kalau dengan takdir Allah tak apalah Tuhan nak zalim, Tuhan nak bunuh dengan kau ni bukan dengan takdir Allah. Maka dia menyaksi pula dengan nabi-nabi dengan para malaikat. Maka Syarok tak sepakat, tak pelera akan perkataan bagi orang yang dusta itu. Dah. Atau ia berkata tiada aku berbuat begini, dan jika ada ia sunat sekalipun aku tak mahu buat, maka kufur ketika jawab apa yang tak lagi. Ia kata nak tengok dia kata nak. Atau ia seorang berkata kata nak tiada aku berbuat begini. Aku tak mahu buat semaya aku mahu semaya. Puasa tak mahu puasa aku malas. Demo tanam tak maya je mak. Maya awak mana mau tak ada boleh boleh. Maya ada boleh duit kalau awak maya boleh 450 kop ada dah satu waktu. Yo kecek dia buat main-main ngatu Hei kana mun tak maya mak. Helah. Maya awak nama tak ada boleh boleh. Ku pergi maya duk tengok fok maya tak ada tu baik duit wah jadah ni. Pada kacau maya apa. Tapi ku pergi kerja kedah nah. Tolak kata tolak tak muak bagi demo. Demonya wis 15. Empat kurang 6. Kacau maya dak nampak boleh boleh. Pas nampak fok maya tak ada dia kaya dia tu. Jangan nyam kecek dia. Pak mari ni. Dia kata apa kan ayah kita tak laku. Ben jaga semaya. Lah hak lemon tu tak ada maya laku ya. Tengok ni. Apa kacau maya apa itu sen maya. Tinggal malas maya, macam tak maya. Maya apa tak boleh puasa. Dah tak ada boleh enam ni. Pas puasa namun tak puasa. Puasa apa buat lapar makan tak ya dah. Makan tak kata puasa lapar ngadago lah kata ber. Pasal lepas buka puasa boleh duit pas kapas ribunya lain kau deh. Puasa lain tak boleh mana. Ni tak ada boleh nak habis kita habis ya. Set sedaplah dia. Ya saat ni tak saya puasa, tak saya buat amal ibadat dia kata atau segala sekalian dah tengok. Dia kata berkata tiada aku berbuat begini dan jika ada ia perbuat saat ni. Sunat sekali pun apa sekali pun tiada aku memperbuat akan dia. Tiada aku memperlaku tak mau buat. Sunat tak sunat wajib tak hanya beragai ni. Supaya orang ni. Ngana mun tak maya dulu nampak rajin maya. Boyo orang dengan budak je maya pun tak muh mani pun tak muh lah kau. Ayah tahu ngana tak dia. Malah ya tak muh. Ngana tak maya awak nama. Menah mik demo ni tu. Jadinya buat beragai. Siapa tak mau semaya, siapa tak mau makan, siapa tak mau mani. Ada apa ni? Dulu rajin maya ada demo ya ni. Rajin maya. Tapi nah nikah dengan orang lain. Satu macam juga dia tak mau semaya, tak mau apa lah. Dulu maya rajin kau je duk gila ke tino tu. Kadang-kadang tu email tak ada bai tu hotel ada bai gidah. Ngebedok ngawak kain seline tambah oli rajin mai kan aku nampak pelak mak mu ni mak. Tak ada pelak poi kahwin bahasa dunia ni masa lain sikitlah ni kata. Kan bahasa cerah ya dah ada cerah. Kahwin cik mari dah gila ke Minah. Minah dak tepi sejak. Awal sejak tengok Minah dak jemur baju pada tak aja. Ya puak saya asalli salam. Bang lengok dah. Apa tak leh tu gas maya pun tak buh lako. Set juga. Tak buh walaupun sunat tak buh maya. Wajib sama Allah dah. Misalnya jika dikatakan bagi seorang kerakkan kuku. Masya-Allah juga weh. Kerakkan kuku kamu itu kerana iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengoknya jadi beragai. Maka jawab ia seorang tiada aku kerakkan, aku tak mau kerak. Taruh tuku yang panjang dah. Tengah tu kita tengok lah berita tu kuku yang boleh belik. Taruh lek belakang. Kuku panjang ni kuku ni. Dia taruh belik. Boleh bekas kuku. Nak gimana gaduh-gaduh nak akik molek tapai sakau. Kuku ya ni. Yang tewah jadi orang panggil kuku panjang sekali dalam dunia. Ada jadi boleh lewat tewah lah weh. Tak merak kuku. Lepas tu fuak tahu kuku panjang-panjang tu. Kuku panjang-panjang tu fuak orang panggil hatu weh lah kau tu. Dia hatu weh je kuku panjang.
Ya kalau bukan hatu we kuku tak panjang. Sunnah Nabi ya kena kerak. Pas kita dok royak dah kerak kuku, jangan dok taruh panjang. Pas tu orang taruh panjang tu kan nak taruh kuku, nak buat korek lingo mudah ya tu. Aku dok tak leh, itu bukan sunnah. Nabi kata orang tak kerak kuku dibanding supaya dengan hatu we. Pas tu cara kerak kuku, kalau kerak kuku hari Selasa masuk penyakit le diri. Kalau masuk kita bagaimana ada nana perkataan Nabi tu. Kalau kerak kuku hari Selasa masuk penyakit. Kalau kerak kuku hari Senin memasukkan apa? Memasuk akan ilmu pengetahuan. Tapi sunat yang kita kerak kuku ialah hari Jumaat. Kerak kuku dah ada kerak lekan ni. Kuku kaki ni, kuku tamik ni. Kerak ni tu. Kerak mula di jari telunjuk. Mula di jari telunjuk. Kerak 1, 2, 3, 4. Lepas tu mari lek ni. Mari clicking tangan kiri. Lepas tu jari manis tangan kiri. Lepas tu jari hatu mula tangan kiri. Lepas tu jari telunjuk, lepas tu jari ibu maisuk di ibu kanan. Tu cara sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya banyak kaifiat tu kita tengok dalam kitab-kitab ni. Hak ni kita ambil cara kaifiat ada wa amal dah. Hak kita ada wa amal lagu tu. Lepas tu kita tengok kaifiat dia ada. Kerak ning, kerak ning, kerak ning. Dah kerak ning, kerak ning, kerak ning. Lepas tu kita kerak ning, kerak ning, kerak ning. Lepas tu kerak lening. Tu cara ada satu cara. Kita tengok tapi jangan kerak wa amal hari Selasa lah. Sebab hari Selasa tu jadi penyakit-penyakit. Siapa dia kerak kuku hari Selasa, penyakit nak masuk le diri dia. Jaga baik-baik tu. Payah tu aku tak mau kerak kuku nak taruh baik tu. Mung tak ada ramuk dengan apa tu raya ni. Raya tak raya cara aku nak makan telur ke dah. Dah tak mau kerak kuku nah macam-macam juga. Kerana iaitu kerak kuku ni sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi nah. Maka jawab ia seorang tiada aku kerakkan, dan jika ia kerak kuku sunnah sekalipun. Baca sunat apa boleh dah. Sunnah sekalipun, yakni sekalipun apa nak sekalipun tulis. Yakni aku tak mau kerak juga. Aku tak saya kerak lah. Dah. Tetapi dihukumkan dengan kufurnya jika ia kosak menyena-nyenakan dan menghina. Kalau ia kosak kata kerak kuku, ia saya kerak. Pada mata mun tak say nak meroing tik hormat tik ke masalah kepada sunnah Nabi. Cara sunnah Nabi tak sunnah Nabi, ku tak mau turut. Bahana mun tak mau semaya, titah tu cara titah tu tak ku tak mau semaya. Kalau ia kosak ia niat atau nak mesenda-senda dengan perkataan ia kata tu, haya tak ada buat tu tinggal semaya, tinggal sunat, tinggal tu, tinggal ni puasa, tinggal khak ukur, maka kalau dia niat bersenda-senda, maka dia jatuh agama wal iazubillah. Kalau dia tak niat senda-senda tak jatuh, kami kata wallahu alam. Kuat dikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisil akhar, dan sabit pada hadis satu lagi pada bab muji. Harus kita memuji kepada seorang. Nabi kata ana qal sebeda ia Nabi lil ansari, bagi segala orang-orang ansar. Dia orang ansar yakni puak-puak Madinah. Wa itu tu murad dengan ansar yakni puak-puak Madinah, bukan orang hijrah mari sekali Nabi dari Mekah tu dak. Kata Nabi bagi ansar, antum bermula kamu ya ansar, puak-puak ansar kamu ni min ahabbin nasi ilayya, daripada sekasih-kasih manusia oleh aku. Jadi kamu semua ni lah orang yang ku paling kasih. Nabi puji kepada ansar. Sungguh ansar ni Nabi tak ada pergi Madinah, puak demo cedek siap-siap nak sambut Nabi. Lek belakang mana? Belakang Masjid Quba pak kita pergi baru ni. Lek belakang tu lah ni jadi apa? Tepat-tepat bahasa utara dan kanan utara lek belakang Masjid Quba, situlah tempat terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas di situ ya ada laga izib. Laga tu orang panggil dulu ajma. Pas Nabi nak ambil asma ajma, Nabi pun ludah alio masuk dalam tu, cuci sampai sekarang lah di 1000 tahun dah weh. Laga izib tepi lah Masjid Quba tu. Dia pelik-pelik tu. Lepas tu
Nabi SAW puji pada Ansar kata, kamulah terlebih orang, terlebih manusia yang kamu saat itu yang aku paling kasih sekali. Nabi puji. Wa fil hadisil akhar qal bersabda Nabi li Asyajji Abdul Qaisi. Li Asyajji Abdul Qais. Katanya bagi Asyajji Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu ta'ala wa rasuluh al-hilma wal anata. Berkata Nabi bagi Asyaj Abdul Qais, bagi seorang daripada anak cucu Abdul Qais, Nabi kata, inna fika, sesungguh sabit pada engkau itu Abdul Qais. Dia apa? Khaslataini, dua sifat, dua perkara. Tulis molek. Jadi sabit pada engkau itu Abdul Qais, khaslataini, dua perkara, dua sifat, yuhibbuhumallahu ta'ala, yang mengasihani akan keduanya, kedua khaslatan, Allahu ta'ala, oleh Allah. Tuhan kasih pada dua sifat yang ada pada kamu, hei Abdul Qais. Gapo dia kasih akan kedua tu oleh Allah wa Rasulullah. Al-hilma, pertama sekali sifat yang Allah Ta'ala suka pada kamu, yakni sifat berlamak marah. Ada pada Abdul Qais ni sifat berlamak marah. Wal anata, dan sifat anat. Nah, anah, apa makna anata? Yakni sifat yang gapo dia? Yakni sifat berlemah lembut dan pula bersifat yang berakal. Tuan, al-hilmu sebut kata melamak marah, orang ni orang yang berakal, dan sifat anah yakni sifat yang at-tasabbutu. Nah, sifat tetap. Tuan, al-ana gapo dia? Al-hilma yakni sifat yang melamak marah. Apabila seorang tu yang lamak marah, makna kata seorang ni akal dia sangat-sangat bijak, akal dia sangat-sangat tetap, akal dia sangat-sangat boleh kontrolkan dia. Wal anata, gapo anata? Yakni sifat at-tasabbut, sifat yang tetap dan tegak dan teguh. Jadi Allah Taala kasih pada engkau Abdul Qais. Sifat gapo? Sifat tetap engkau, sifat lamak marah engkau. Wa kullu hazihil ahadithi allati asyartu ilaiha fi sahihi masyhuratun falihadza lam adafha. Dah tengok. Wa kullu hazil ahadithi, dan bermula semua sekalian daripada hadis hak musannaf sebut daripada awal lagi. Mana awal? Daripada hadis mula-mula sekalinya, hadis kata lasta minhum. Engkau bukan daripada mereka itu. Engkau tu bukan daripada mereka itu, hei Abu Bakar. Ma zannuka bisnai Allah salisuhuma wa fil hadisil akhar lasta minhum. Tengok. Kemudian semua hadis yang musannaf sebutkan itu, dia kata allati asyartu ilaiha, semua hadis yang aku isyarat ilaiha kepadanya, pada allati, pada hadis itu tu fis sahih, semua tu sabit pada hadis sahih. Lagi pula semua hadis yang aku isyarat ni masyhuratun, dimasyhur akan dia akan hadis. Lagi pula falihadza, maka kerana ini, kerana kau ni atau sini apa? Falihaza ai li ajli kulli hadzal hadis allati asyartuha ini fi sahih masyhuratan ni lam adafha. Kami pun dan aku tidak menyandar akan dia, tak ada sana akan dia dengan sanak-sanak pun, tidak menyandar, tidak mengidafat lah oleh aku akan dia akan hazil ahadis kat tu kama dikata wallahu alam.